Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hafizi Muhammad Noor daripada Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian. Dengan ini mengucapkan selamat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim kepada semua warga UPM, iaitu para pelajarnya, kaki tangannya dan semua yang menyumbang dan terlibat dalam Universiti Putra Malaysia. Merasa amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berpuasa dalam melakukan ibadah puasa dalam keadaan tenang dan aman, dan sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya, dan kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat memanfaatkan suasana yang aman dan tenang ini dengan sebaiknya bagi meningkatkan amal-amal kita pada bulan Ramadan ini supaya jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah. Semoga bulan Ramadan ini juga menguatkan silaturahim dan juga persefahaman di antara semua warga UPM, sama ada di antara tenaga pengajarnya ataupun di kalangan pelajarnya, ataupun hubungan di antara tenaga pengajar dan para pelajarnya, untuk kita saling ingat mengingat, saling nasihat menasihati dalam perkara-perkara kebenaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Semoga semangat daripada surah Al-Asr ataupun demi masa ini akan meningkatkan lagi kualiti kehidupan di dunia, apatah lagi di akhirat. Hari itu kan, aku ada terbaca satu artikel pasal macam mana amalan bersedekah boleh meningkatkan ketakwaan kita, terutama pada bulan Ramadan ni, di mana semua orang Muslim yang sedang berpuasa berebut-rebut nak kumpul pahala. Tapi aku macam tak faham sangat artikel tu, macam mana sedekah boleh meningkatkan takwa kita. Hari tu aku ada buat appointment nak jumpa doktor, nak borak-borak dengan dia sempena bulan Ramadan ni. Aku rasa lebih baik aku jumpa dia, minta pandangan dia. Mungkin dia boleh explain further pasal benda ni. Kan? Betul juga. Aku nak jumpa doktor lah. So, sekarang apa kata kita dengar pandangan doktor sendiri tentang sedekah dan ketakwaan. Macam mana kita nak relatekan tingkatkan takwa dengan sedekah. Jom. Seperti mana kita tahu sekarang kan bulan Ramadan dan orang umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dan pada bulan Ramadan ni kita sedang membina ketakwaan kita. Macam mana kita nak relatekan apa hubungan antara sedekah dengan ketakwaan? Apa pandangan doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah ibadah puasa ni semua kita maklum tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni seolah-olah sudah menjadi seperti ayat lazim. Kita didatangi bulan Ramadan, memang ayat inilah yang akan diutarakan. Maknanya hubungan puasa dengan
takwa tu memang tak boleh dipisahkan. Jadi apakah maksud takwa? Kita nak memahami maksud takwa ni, kita kena lihat apakah kriteria menjadikan seorang itu bertakwa. Banyak antaranya Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Inilah dia kitab yang tidak ada ragu-ragu lagi bagi orang yang bertakwa. Sekali lagi kita lihat persoalan takwa dikaitkan di sini, yang mana kemudiannya dinyatakan apakah ciri-ciri orang bertakwa. 3 ciri. Yang pertama, mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, kemudian mengerjakan solat dan mengeluarkan hartanya ataupun infak. Jadi dekat sini kita lihat salah satu daripada ciri yang dinyatakan ialah infak ataupun bersedekah, dan dikaitkan dengan persoalan takwa. Dan bahkan kalau kita tengok, biasanya bila kita bercakap tentang takwa, tentang sedekah ni selalunya dikaitkan dengan orang yang berada, orang yang ada harta. Mereka inilah yang biasanya bersedekah. Tapi kalau kita tengok dalam satu ayat yang lain, saya rasa kita akan tersentak kalau kita menghayati ayat ini, di mana Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Kita lihat dalam ayat ini Allah SWT menyeru orang-orang beriman, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, dan syurganya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Baik. Kemudian ayat seterusnya menerangkan siapakah dia orang bertakwa. Itu yang pertama, mengeluarkan hartanya dalam keadaan sempit. Jelaskan kepada kita bahawa sedekah ni ataupun infak ni, mengeluarkan harta, bukan hanya untuk orang-orang yang berharta ataupun orang-orang yang ada lebihan. Bahkan ayat mengatakan mereka dalam keadaan sempit pun. Kita fahamlah sempit. Kita ada kalanya kita menghadapi keadaan kesempitan kewangan. Dalam keadaan kesempitan kewangan itu pun kita disuruh untuk mengeluarkan harta, bagi membela umat Islam ataupun mereka-mereka yang memerlukan, mereka yang berada dalam kesusahan. Dan galakan itu begitu mengujakan, sebab Allah kata bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga seluas langit dan bumi. Seolah-olah dia menjadi salah satu sebab untuk kita mendapat keampunan, dan yang kedua untuk mewarisi syurga Allah SWT. Jadi itulah hubung kaitnya antara sedekah dan ibadat puasa. Dan kalau kita lihat, memanglah contoh yang terbaik bagi kita tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ini orang yang paling kuat bersedekah, dan dikatakan dalam bulan Ramadan, tabiat bersedekah baginda Rasulullah SAW ini ibarat angin lalu. Maknanya kita tak boleh nak bayangkan bagaimana bersungguh-sungguhnya Rasulullah SAW bersedekah. Ada saja peluang dia akan memberi, kan? Mungkin bukan seperti kita lah, teragak-agak agaknya. Setiap kali ada panggilan, ada seruan untuk infak, sedekah, kita mengira-ngira ataupun mencongak-congak, cukup ke duit untuk ke bazar Ramadan petang ni contohnya, kan. Tapi Rasulullah SAW agaknya bila ada sahaja peluang, dia akan bagi tanpa mengira sama ada ini cukup untuk dia ataupun tidak. Dan kalau kita tengok contohnya, salah satu daripada amalan yang menjadi apa, yang dikejar-kejar oleh umat Islam ini ialah memberi sedekah dalam bentuk juadah ataupun makanan untuk berbuka. Kan, sebab ada hadis mengatakan mereka yang memberi makan kepada orang yang berbuka, yang berpuasa ketika dia berbuka, maka pahala dia adalah seumpama orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangkan sedikit pun. Jadi di situ walaupun sekadar sebutir kurma, itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni dan melalui lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan galakan yang amat besar kepada amalan bersedekah pada bulan Ramadan, dan ianya menjadi satu daripada ciri yang boleh menyebabkan kita sekarang ni takwa. Malaysia, negara kita ni negara aman yang makmur, alhamdulillah, kan. Mungkin mereka yang hidup dalam keadaan melarat itu mungkin tidaklah begitu menonjol. Ada, bukan tak ada, kita tak nafikan. Tapi sekarang ni lebihan yang ada pada rakyat Malaysia umumnya memungkinkan mereka sekarang ini untuk menghulurkan sedekah ataupun infak ke luar negara. Sebab kita lihat sekarang ni dunia Islam, tempat-tempat lain memang memerlukan bantuan. Bahkan kadang-kadang mereka berpuasa dalam keadaan tidak bersahur dan tidak berbuka. Bahkan ada yang bertanyakan hukum. Apa hukumnya kami berpuasa dalam keadaan tidak bersahur dan tidak berbuka? Apa maknanya? Maknanya mereka tak ada makanan untuk bersahur, tak ada makanan untuk berbuka. Dan berarti kata lain, mereka berpuasa dalam keadaan tidak tahu bila mereka akan menyamah makanan. Kalau kita ni
Mungkinlah kan menjelang pukul 7 tu dah siap dah, tersusun pelbagai wadah atas meja yang menyebabkan ILO kita pun dah mula meleleh kan. Tapi di sana mereka tak tahu kan. Masuk saja waktu berbuka tidak ada apa makanan untuk dijamah. Bahkan mungkin masuk hari kedua, mungkin masuk hari ketiga, banyak peluang untuk umat Islam. Kalau kita merasakan rakyat Malaysia ni sudah agak makmur untuk kita, dan kita ada lebihan pendapatan, apa salahnya kalau kita ulurkan sumbangan itu ke tempat-tempat lain yang memerlukan, dan ada banyak skim-skim yang dianjurkan di pelbagai organisasi. Tengok saja dalam Facebook, dalam internet kan, peluang untuk bersedekah tu memang cukup besar. Jadi jangan kita lepaskan peluang ini, kerana pahala bersedekah itu akan dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Kalau sedekah yang wajib tu, zakat yang wajib tu dilipat gandakan sampai 70 kali ganda, seperti makna daripada satu hadis. Dan yang sunat itu dijadikan pahalanya seperti ibadah yang wajib. Jadi marilah kita rebut peluang ini. Semoga kita menjadi orang yang pemurah dan memperbanyakkan sedekah seperti Rasulullah SAW. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.